cara kita nak kenal musuh-musuh Islam tu sendiri. Musuh Islam ni ada orang karakter-karakter tertentu dan Allah Ta'ala pergi sebut ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri dia tu? Ciri-ciri tu Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Antaranya kata Allah SWT, ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Dalam ayat yang kedua daripada surah Al-Munafiqun. Allah Ta'ala kata mereka ni menjadikan sumpah-sumpah mereka ni sebagai junnatan, perisai. Kita pergi perang, kita nak selamatkan diri kita. Orang sana guna pedang, kita guna perisai. Nak elak daripada kena badan kan. Perisai ni nak mengelakkan diri kita daripada kena pedang yang digunakan oleh musuh. Jadi kaedah orang munafik ni, dia berhadapan dengan orang Islam. Dia nak menyelamatkan diri dia ni daripada kena dengan orang Islam ni. Macam mana nak buat? Caranya adalah dia guna perisai. Perisai apa dia? Perisai itu adalah sumpah. Cerita ayat ni, dia cerita kisah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika berlaku peperangan Tabuk. Tabuk ni satu peperangan yang dahsyat lah. Hasil daripada seorang utusan Nabi SAW dibunuh oleh orang Rom pada masa tu. Rom ni pergi bunuh seorang utusan Nabi. Masa utusan Nabi tu bawa surat pergi hantar ke Raja Rom. Duduk dalam jalanan tengah-tengah tu, antara pusat pemerintahan Rom pada masa tu adalah Syria, Syam, Syria. Syria tu dia ada seorang gubernur. Gubernur ni pergi hantar seorang budak pergi tangkap utusan Nabi Muhammad, pergi bunuh utusan Nabi Muhammad. Bila bunuh utusan Nabi Muhammad, mati, dapat tu ke Nabi Muhammad dah marah. Macam mana boleh bunuh utusan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad pun isytihar perang, mesti perang. Nabi Muhammad pun turun bersama para sahabat. Cuma antara yang bersama dengan Nabi ni ada orang-orang munafik. Dia pergi ni bukan nak tolong Islam, dia pergi tu sebab apa? Nak pergi buat kacau. Ini panggil orang munafik. Kamu kan pergi perang kat Syekh. Tapi perang tu bukan kerana Allah lah. Perang tu sebab nak buat kacau di kalangan para sahabat. Dalam perjalanan tu tiba-tiba makanan tak cukup. Lapar. Bila lapar, sahabat Nabi duk tanya seorang-seorang, ada makanan ke? Tak ada. Tak ada makanan. Duk tanya tu. Dan bila duk tanya tu sampai kepada pengetahuan orang munafik. Orang munafik ni bila dengar, dia kata, nampak dah geng-geng Islam ni tak ada duit dah. Habis dah kali ni. Dia orang lapar lepas ni. Macam mana nak buat? Baik, kita pergi cerita dekat Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapa munafik. Okey, setuju? Pergi. Dia pergi jumpa Abdullah bin Ubay. Dia pergi tanya Abdullah. Abdullah bin Ubay, kami dapat tahu Islam punya geng ni, orang Muslim elok-elok ni, diorang ni sebenarnya tak ada makanan. Macam mana nak buat? Kata Abdullah bin Ubay ni kepada geng-geng dia, orang munafik ni, la tunfiqu ala man inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfaddu. Jangan kamu infakkan makanan kamu ni kepada orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggalah mereka ni akan berpecah belah nanti. Bila lapar tak ada makanan mesti bergaduh sama-sama dia orang. Nanti la in raja'na ilal Madinah, nanti kalau kita balik ke Madinah, la yakhrujanna al-a'azzu minhal adzan. Kita ni orang mulia ni akan mengeluarkan orang-orang hina, merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia boleh cakap dia tu mulia, Nabi Muhammad tu hina. Dan kita orang mulia ni akan mengeluarkan orang-orang hina. Dia merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi cakap tu depan orang munafik, dia tak sedar ada seorang budak pergi dengar situ. Ada seorang budak dengar. Budak tu nama Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu. Zaid bin Al-Arqam. Dia ingat budak-budak tak ada apa. Syekh, budak ni informu yang paling baik. Saya tak nak sebut. Informu yang paling baik budak-budak lah. Sebab itu, kalau kita pergi mana-mana, bini kita hantar seorang anak kita yang kecil tu. Sebab itulah umpama paling baik. Betul Syekh. Nanti dia balik, dia kita tanya, ada tak siapa-siapa cakap, ada mak. Siapa dia? A, B, C. Jam kita Syekh. Nak Nabi macam mana? Orang tua ni, kita boleh bagi rasuah lagi. Anak kita dah besar, dah cerdik lah. Dapat buat pelik-pelik, bagi duit. Kau jangan cerita ke mak kau. Selamat kita gitu. Tapi kalau budak kecil, bagi duit tak bagi duit, mak dia tanya, dia jawab macam tu lah. Sebab budak-budak informu yang paling baik. Betul sebut ni. Seorang perempuan, dia nak panggil suami dia. Nak panggil. Tiba-tiba macam mana nak panggil? Dia suruh anak dia seorang. Kau pergi tak panggil bapak kamu. Telefon bapak kamu. Budak ni kita telefon bapak dia. Telefon. Lepas tu datang jumpa mak. Mak tanya. Bapak kamu tak angkat telefon? Ada orang angkat. Tapi bapak tak jawab. Yang jawab orang perempuan. Jam. Yang orang perempuan ni pula dia cemburu betul. Jadi gaduh tau tak? Suami balik bergaduh, abang main kayu 3, main kayu 4, 5, 6, 7 habis disebut. Jangan suami, macam mana aku tak ada ni perempuan ni. Dah. Tadi anak kita pergi telefon, ada orang perempuan jaga abang punya telefon. Siap angkat pula telefon. Jam. Suami kata, sudah aku. Dia kata ada pada tak ada ni. Lala sekali pergi panggil anak tu.
Kita tanya, betul korang berpangkat? Betul. Ah, sudah. Dia cakap apa dalam telefon? Dia kata, nombor yang anda dial, memanglah spoil. Telefon tu, robot bercakap. Tak apalah, nak bagi tahu, informer maklumat mentah. Budak-budak beritahu saya. Maklumat mentah ni budak-budak beritahu. Untuk cerita budak-budak. Tak apa cerita tu. Kita macam cerita kita. Cerita kita sekarang, Zaid bin Al-Arqam, dia dengar tu Abdullah bin Ubay bin Salul duk cakap tadi. Dia pun terus pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia pergi cerita ke Nabi. Nabi Muhammad SAW ni pula bila dengar Nabi Muhammad ni tak terus percaya apa yang Zaid bin Arqam bagi tahu. Maka kata tak apa-apa. Nanti aku pergi jumpa dengan Abdullah bin Ubay. Aku tanya sendiri Abdullah bin Ubay. Pergi jumpa Abdullah, tanya, Abdullah betul ke kamu ada sebut bukan? Abdullah ni bila dengar dia tu angkat dua tangan. Wallahi aku tak kata. Tu dia boleh angkat tangan tu. Wallahi aku tak kata. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi Muhammad pada dengar, tak repot lah. Okey tak apa. Dah sumpah tak apa, relax. Jumpa dengan Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam tanya Nabi Rasulullah. Dia bersumpah, aku tak nak mepok, aku diam. Zaid pula jam. Nanti orang akan beranggapan Zaid bin Arqam ni menipu. Walhal dia tak menipu. Dia doa syekh hari-hari dengan Allah Ta'ala. Ya Allah tunjuklah Abdullah bin Ubay ni memang jahat. Ni bukan sikit punya jahat, berdengung tahap gaban jahat ni. Jahat sungguh. Sampai macam ni sanggup dia buat, dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Duk minta dengan Allah Ta'ala. Lala sekali Allah Ta'ala buktikan Zaid Arqam ni betul. Zaid bin Arqam ni betul, Abdullah bin Ubay ni tak betul. Iaitu turun Al-Quran berbunyi ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka ni menjadikan sumpah mereka ni sebagai perisai. Itu gambaran. Nabi Muhammad tahulah, sahabat Nabi tahulah, ini memang mangkuk ayun punya manusia. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nampak cerita dia? Nak cerita ni ciri-ciri orang munafik yang pertama, dia nak selamatkan diri, wallahi. Orang munafik. Ciri-ciri. Yang kedua, Allah